Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma. Khabar semua, mudah-mudahan yang sedang menonton video pada kali ini berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa sihat dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi insya-Allah video kali ini kita akan mengupas topik berkaitan dengan topik pengurusan jenazah tingkatan 3. Okey, diharapkan pelajar saya yang tidak dapat hadir pada kelas yang lepas, mudah-mudahan semoga ia menjadi manfaat untuk semua, dan boleh pelajar lain juga boleh mengakses ataupun menonton video ini di laman YouTube saya, ataupun boleh terus ke Google Site. Okey, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung kita punya pembentangan video berkaitan dengan topik pengurusan jenazah. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perhatikan objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil pengurusan jenazah. Yang kedua, murid dapat menyatakan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Apa benda kita nak buat kalau kita sedang hadapi depan kita ni ada orang yang sedang nazak, apa perlu buat. Yang seterusnya adalah menjelaskan tindakan awal terhadap jenazah ketika berlaku kematian. Setelah berlaku kematian, apa tindakan awal yang perlu kita lakukan. Seterusnya, murid dapat menerangkan kewajipan terhadap jenazah. Yang mana kewajipan jenazah terhadap jenazah ni ada 4. Pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan jenazah. Yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Yang keempat, mengebumikan jenazah. Seterusnya, murid dapat menerangkan adab menziarahi jenazah. Menziarahi jenazah pun ada adab-adab yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan. Okey, seterusnya, murid dapat apa? Dapat melaksanakan amali pengurusan jenazah. Dalam topik ini, kita nak setiap pelajar dapat melakukan amali pengurusan jenazah supaya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Bermaksud apa? Bila dekat luar nanti, kat kampung nanti ada orang meninggal dunia, ataupun dalam keluarga kita sendiri ada yang telah meninggal dunia, kita tahu cara nak menguruskan jenazah daripada A hingga Z, tahu cara pelaksanaannya. Jadi sebab tu topik ini bukan hanya nak kita skor A, tapi kita perlu aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, melaksanakan solat jenazah dan menziarahi jenazah secara beradab dan istiqamah. Banyak kelebihan pahala yang kita akan dapat jika kita menguruskan jenazah dengan baik. Dan sedikitlah pantun untuk sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Waktu subuh solat bersama, buatlah teman biar berpapah. Baru semalam kita minum bersama, rupanya kanda bergelar jenazah. Setiap hari gilapkan iman, banyak beristighfar, bukanlah lama. Baru semalam kita bersalam-salaman, rupanya kanda meninggalkan nama. Jadi insya-Allah dalam topik ini bukan saja kita nak tahu pengurusan jenazah, tapi dalam masa yang sama nak mendidik jiwa kita untuk menjadi hamba Allah SWT yang beriman. Dan kena ingat bahawasanya setiap yang hidup pasti akan mati, dan waktu kematian itu adalah dirahsiakan. Sebab itu kita haruslah dan perlulah sentiasa meningkatkan keimanan, insya-Allah. Sobat sekalian, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada topik pada hari ini, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah. Apa yang kita faham tentang
pengurusan jenazah ni. Okey. Pengurusan jenazah adalah menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Benda ini sangat penting. Dia ada urutan dia, bukan pakai buat, bukan pakai somborono. Dia ada cara-cara dia. Okey. Mana dahulu, mana yang di akhir, yang akhir, mana yang ni. Jangan tunggang terbalik. Ni tidak. Terus kebumikan, tak mandikan, tak kafankan, tak sembahyangkan. So dia ada urutan dia. Pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Okay, seterusnya, apakah hukum menguruskan jenazah? Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Benda ni sangat penting. Okey, saya bagi satu konsep. Fardu kifayah ni adalah jika seorang Muslim itu telah buat, maka terlepaslah tanggungjawab Muslim yang lain. Itu konsep asas dia lah. Sebagai contoh, dekat satu kampung ni meninggallah pakcik ni, tapi tak ada seorang pun yang menguruskannya, maka satu kampung tu berdosa, menanggung dosa. Tetapi dalam satu kampung tu ada satu hamba Allah ni tolong uruskan, maka terlepaslah tanggungjawab masyarakat kampung pada waktu itu. Jadi pengurusan jenazah ini fardu kifayah, dan ia sangat penting dan perlu dilaksanakan. Jika tak ada seorang laksanakan, maka akan mendapat dosa. Okey, seterusnya, apakah dalil bagi pengurusan jenazah? Okey, dalil nakli. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya, sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengkafankanmu, mensolatkanmu dan mengkebumikanmu. Ini tentang dalil nakli sabda Nabi kepada Aisyah. Okey. Dalil seterusnya adalah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, pakailah pakaian berwarna putih, kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Hadis riwayat At-Tirmizi berkaitan dengan mengkafankan dengan menggunakan kain putih. Ini nak jelaskan bahawa dalil berkaitan dengan pengurusan jenazah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, setelah kita tahu takrif ataupun konsep pengurusan jenazah, hukum dan dalil, seterusnya kita pergi kepada topik berkaitan dengan apakah tindakan kita apabila kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Dan ini adalah sangat penting. Benda ini boleh berlaku dekat keluarga kita, kawan kita dan sebagainya. Jadi kalau kita tak tahu, ia adalah sangat rugi. Jadi benda ni kalau berlaku di depan kita, kita perlu laksanakan. So apa yang perlu kita buat? Pertama, jika ada orang ataupun dari kalangan keluarga kita yang sedang nazak, maka apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, kita ajarkan kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut, yang mana kita bisik di telinga si pulang tersebut. Maka dengan kita ajar dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, mengucap kalimah la ilaha illallah berulang kali, supaya si pulang tersebut dapat mengikut sama-sama mengucap kalimah tersebut. Masya-Allah, betapa banyaknya ganjaran ataupun kelebihan bagi seseorang itu bila di akhir hidupnya mengucapkan dengan kalimah thayyibah. Yang kedua, mengingatkan pesakit agar bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini sangat penting. Kita perlu memberi nasihat kepada mengingatkan kepada pesakit supaya sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap perkara yang Allah aturkan itu ada hikmahnya. Allah adalah perancang yang terbaik.
Ada hikmah dan ada sebab dan musabab. Jangan pula kita mengajak pesakit tersebut bersangka buruk dan sebagainya, tak perlu. Dia akan memburukkan lagi keadaan dan boleh menyebabkan pergaduhan. Yang ketiga, dibacakan surah Yasin di sisinya. Daripada kita berbual-bual kosong, bersembang dan sebagainya, adalah lebih baik kita membaca surah Yasin. Mudah-mudahan dengan keberkatan baca surah Yasin itu dapat memudahkan dan ataupun dapat memberikan kesembuhan dan keringanan kepada si orang tersebut terhadap ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terusnya, kita terus kepada bahagian tindakan awal terhadap jenazah. Benda ini sangat penting. Bila berlakunya suatu kematian, apa tindakan awal yang perlu kita laksanakan? Bukan saja untuk orang kita uruskan jenazah orang lain, untuk keluarga kita sendiri. Kita perlu tahu apa tindakan awal. Jangan biarkan jenazah itu sebegitu sahaja. Tak baik. Perlu ada tindakan awal, ada cara-cara dia, ada benda yang perlu kita buat supaya jenazah itu berada dalam keadaan yang baik. Okey, yang pertama, apa perlu kita buat? Pertama, bila berlakunya kematian yang kita menghadap satu pesakit ni, dia dah nazak ni dan dia meninggal. So pertama sekali kita menutup dua mata jenazah. Jika mata jenazah itu terbeliak ataupun terbuka, terus tutup kedua mata supaya kalau tak ditutup, supaya otot-otot dekat mata tu tak keras dan tidak menjadi aib kepada si mati itu. Seterusnya, apa yang perlu kita buat? Mengikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya tidak terbuka. Gunakan kain sebagai tali untuk dililit dari bawah dagu dan diikat di atas kepalanya kerana mengelakkan daripada mulutnya terbuka. Mudah saja. Ambil kain batik atau kain pelikat, buat cebisan sedikit, tarik untuk jadikan sebagai tali. Jika si mati pada waktu itu di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan mulut terbuka, terjela lidah dan sebagainya, maka kita perlu masukkan lidah ke dalam, ikat dagu dia supaya tidak terbuka, kerana kita nak menjaga aib si mati dan tak nak mengundang fitnah daripada masyarakat kampung. Dan ini dilakukan sambil membaca doa. Apa doa dia? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan ini adalah sangat-sangat kita perlu laksanakan, kita buat kepada seseorang yang telah mati. Ini tindakan awal. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, meletakkan jenazah di atas katil atau di tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Jangan kita biarkan jenazah itu berada di atas lantai, terbiar begitu sahaja. Tak baik. Maka bila berlaku kematian, perlu yang kita buat adalah kalau berada di atas katil, biarkan saja di atas katil. Tapi kalau jenazah tersebut berada di atas lantai, maka ambillah satu tilam ataupun toto ke apa, tinggikan sedikit, letakkan jenazah itu berada di atas toto ataupun tilam itu, supaya jenazah itu berada dalam keadaan yang baik dan dimuliakan. Jangan biarkan begitu sahaja bergelimpangan di atas lantai. Yang keempat, tindakannya adalah menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Yang kelima, melembutkan sendi-sendi tulang. Benda ini sangat penting
supaya ketika kita hendak memandikan jenazah itu mudah untuk gerakkan sendi-sendi jenazah itu. Bila seseorang telah meninggal dunia, maka badannya akan menjadi keras. Sebab apa? Jantung dah berhenti, tiada peraliran darah. Maka sebab itu lembut-lembutkan sendi-sendi tulang supaya ketika nak mandikan jenazah mudah. Sebab itu kita tidak boleh melewat-lewatkan atau melambat-lambatkan pengurusan jenazah, perlu cepat. Seterusnya yang kelima, yang keenam, apa pula yang keenam ni? Yang keenam, meletakkan tangan jenazah di dadanya seperti dalam keadaan qiyam, macam dalam solat tu, letak tangan macam tu. Yang ketujuh, menggantikan pakaian yang dipakainya dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuh. Jika jenazah itu mati dalam keadaan yang tidak menutup aurat, kita perlu tutup seluruh tubuh jenazah itu supaya tidak terbuka auratnya kepada khalayak ramai. Lebih baik lagi gantikan pakaiannya dengan tutup dengan kain pelikat ataupun kain batik, supaya tidak terdedah aurat si mati kepada khalayak ramai. Yang ke-8, meletakkan sesuatu yang sederhana beratnya di atas perutnya supaya tidak kembung. Kita tak tahu Allah SWT ni beri ujian kepada si mati itu macam mana. Jadi sebab itu nak mengelakkan daripada perut jenazah itu kembung, maka letak benda berat, batu ataupun sebagainya, supaya tidak kembung perut jenazah itu. Dan ini juga nak mengelakkan fitnah daripada orang ramai. Dan ini adalah 8 perkara tindakan awal yang perlu dilakukan oleh kita terhadap jenazah. Dan ini sangat penting dan perlu dihadamkan, diingatkan supaya bila berlaku kepada keluarga kita, dan kita dapat lakukan dengan baik. Tak adalah kita nak tunggu Tok Imam, Tok Bilal datang baru nak buat, lambat. Okey. Jadi kita sebagai umat Islam perlu tahu tindakan awal terhadap jenazah. Sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, seterusnya telah kita tahu 8 tindakan awal terhadap jenazah. Maka kita terus kepada unit seterusnya adalah kewajipan terhadap jenazah. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita perlu memandikan jenazah. Setelah selesai memandikan jenazah, kita mengkafankan jenazah. Yang ketiga, setelah selesai dikafankan jenazah, maka kita perlu apa? Sembahyangkan jenazah, solatkan jenazah. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, kita kebumikan jenazah. Ada 4 perkara wajib yang perlu kita laksanakan. Dan setiap 4 perkara ni dia ada penerangan yang lebih detail, lebih jelas. Mandikan jenazah ada cara-cara dia, mengkafankan jenazah ada cara-cara dia, menyembahyangkan jenazah pun ada cara-caranya, dan yang terakhir mengebumikan jenazah pun ada cara-caranya. Jadi insya-Allah 4 perkara ini akan dijelaskan dalam video pengajaran yang akan datang. Jadi stay tune. Tunggu video yang akan datang, kita akan buat untuk kita terangkan satu-satu topik dengan lebih rapi dan lebih teliti, supaya sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian dapat faham dan tahu cara untuk menguruskan jenazah dengan lebih baik. Jadi insya-Allah untuk kali ini itu sahaja untuk saya terangkan berkaitan dengan pengurusan jenazah sampai kewajipan terhadap jenazah. Jadi video untuk akan datang insya-Allah kita akan lebih jelaskan berkaitan dengan perkara memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyembahyangkan jenazah dan menguburkan jenazah, insya-Allah. Jadi untuk itu kita bertemu pada video yang akan datang. Itu saja daripada saya. Saya mohon maaf atas salah silap jika ada terkasar bahasa dan terlanjur berbicara
Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT sekalian. Jadi alhamdulillah, itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.